Okey. Alhamdulillah. Okey. Hari ini saya diberikan tugas untuk share share topik macam mana kita nak mengunci jualan kan. Okey. Sebelum saya masuk topik saya tentang sekarang kita sudah tahu. Okey, saya nak recap baliklah tentang semalam punya yang Tuan Akif ada present tu. Selepas kita bagi kita dah present semua tu, dah habis, dah nak sampai closing lah. Nak sampai closing, lepas tu prospek kita dah cakap saya nak berfikir dulu. Saya nak berfikir dululah sebab dia masih pening lagi kan dengan presentation kita, dia masih pening lagi. Saya fikir dululah, saya balik rumah saya fikir dulu. Okey. Jadi apa yang Brian Tracy ni cakap, okey, biar dia bertenang dululah. Dia bertenang, biarkan dia bertenang untuk berfikir. Okey. Dia bagi contoh kat sini kan, macam dia bagi contoh sebelum prospek tu balik, Brian Tracy ni kata kita jangan biarkan prospek kita ni pergi begitu sajalah. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Dia ada tinggalkan beberapa soalan lah daripada prospek tu kan. Dia tinggalkan soalan. Contohnya, Tuan, saya sudah cuba sebaik mungkin menerangkan berkenaan produk kami. Tetapi saya ada sesuatu yang tidak kena. Saya benar-benar berharap Tuan dapat memberitahu saya sebenarnya apa sebab Tuan tidak membuat keputusan membeli pada hari ini. Tu kita tinggalkan soalan kepada dia lah. Sebab apa dia tak nak membeli waktu tu, kan? Okey. Mungkin pada ketika itu selepas kita dah habis present tu dia dah tenang sikit kan. Dia dah tenang sikit sebelum dia balik tu. Sebelum balik kita dah salam dia tu, kita cakap macam tu lah soalan tu. Sebelum dia pergi kita tinggalkan soalan tu kat dia lah. Okey. Lepas tu dia pun cakap lah, sekiranya kamu hendak tahu sebab sebenar saya tidak membeli adalah kerana dia bagi dah tahu sebab apa yang dia tak puas hati ke apa kan, sebab dia tak cukup maklumat ke apa. Okey. Lepas tu dia cakap lah, mungkin saya nak berfikir dulu sebab saya rasa macam kurang jelas lagi lah apa yang Encik explain, apa yang ni, biar saya fikir dulu kat rumah. Saya pening lagi dengan sebut harga ni lah kan. Jadi kita pun cakap, okey baik Tuan, terima kasih. Memang saya punya silap lah, memang saya silap. Nampaknya saya tidak terangkan dengan betul. Izinkan saya terangkan cara kita boleh atasi masalah ini lah. Okey. Kat sini dia cakap dia terus bila prospek tu dah nak meninggalkan dia tinggalkan soalan dan dia dapat balik jawapan sebab apa tak dapat nak sebab apa dia tak puas hati yang kita punya presentation. Lepas tu agent tu dia macam mana? Dia minta prospek tu jangan balik lagi. Jangan balik, tahan dan dia akan present balik lah sebaik mungkin. Lepas tu kat sini dia bagi contoh. Sebenarnya saya tak berapa faham kat sini. Okey. Dia bagi contoh kat sini. Sebenarnya saya tidak mahu, kat sini bagi contoh mission photostat kan. Okey, prospek dia cakap sebenarnya saya tidak mahu beli kerana saya tidak yakin mesin itu dapat membuat jumlah salinan yang kami perlukan. Jadi ejen pun cakap, okey Tuan, nampaknya saya tidak terangkan dengan betul. Sebenarnya kami ada jaminan khusus bagi perkara itu. Sekiranya kami dapat beri jaminan bertulis, adakah Tuan mahu membuat pesanan sekarang? Okey, selepas mengetahui bantahan terakhir pelanggan, kita berpeluang menjawab bantahan itulah. Dekat sini maksudnya sebelum prospek tu balik, selagi kita tak dapat
convince dan yakinkan dia, kita kena bagi jawapan lah sehingga dia berpuas hati. Mungkin daripada situ kita boleh dapat kita boleh dapat closing lah kat situ kan, dapat sale lah kat situ. Dia cakap lagi, Bayi Tracy cakap dengan kaedah tu dia pernah ajar seorang lah tentang jualan ni. Dia dapat menghasilkan 2,000 US dollar lah dengan hasil jangan lepaskan pelanggan begitu sahaja. Kita kena yakinkan dia balik lah, yakinkan dia dan terus buat closing macam tu. Ada tak siapa-siapa nak bagi contoh lah? Ke tak jelas dengan apa saya punya explanation? Saya ada jugalah kalau macam jumpa prospek ke apa, kadang-kadang saya rasa saya tak dapat bagi persembahan yang terbaik lah ketika itu kan. Saya pernah buat jugalah, saya balik rumah, saya call balik prospek tu, saya terangkan balik, Puan minta maaf, saya nak explain sikit lah. Kalau Puan tak ambil plan ni, Puan contoh saya jumpa prospek ni dah berumur kan. Saya cakap je, kalau Puan tak ambil ni, suami Puan dah agak berusia semua tu, saya terangkan lah. Mungkin nanti akan merugikan lah. Lepas saya terangkan tentang manfaat-manfaat tu balik, sebab saya rasa apa yang bila saya jumpa dia tu saya tak dapat bagi yang terbaik lah. Jadi saya call dia dan daripada situ saya dapat closing. Dia dengan suami dia. Macam tu lah kot saya rasa. Ada tak lagi sesiapa nak tambah? Faham ke? Syok sendiri. Saya tak dengar kawan. Dia tak tahu saya, komen sikit. Sesiapa nak komen? Boleh tak? Kak Wani ada nak komen? Hello? Tak ada siapa. Boleh nak on video. Tak apa. Siapa cakap tu? Nak dengar je. Nak dengar je. Akak ada tambah apa-apa tak? Kalau tak sesuai. Okay, kalau tak ada saya teruskanlah. Lepas tu next dia kata mengunci jualan melalui kes rujukan. Kes rujukan ni yang saya rasa adalah referral lah, minta rujukan kepada klien kita kan yang sedia ada. Dia cakap kat sini daripada kita ambil prospek baru, contohnya kita cari 10 hingga 15 pelanggan, tak closing, baik kita minta rujukan lah. Mungkin daripada rujukan tu satu kita boleh close terus, macam tu. Daripada klien kita kan, macam tu. Saya ada jugalah klien yang bagi dia punya kawan dia kepada saya dan saya dapat closing satu daripada situ. Itulah maksudnya kita tak perlu pun cari pelanggan pada maksudnya dekat sini klien yang ramai-ramai itu kita minta referral lah. Macam saya tak buat lagi benda tu sebab saya tak tahu teknik yang betul lah untuk minta rujukan ni. Selalunya klien yang bagi kat saya terus macam tu, saya tak minta. Okey, dekat sini cakap jadilah jurujual yang disukai. Bagi menjadi jurujual yang mudah mendapat rujukan, kita perlu menjadi jurujual yang diyakini dan disukai lah. Maksudnya kita servis dia, kita pantau payment dia, kita selalu tanya khabar dia. Itu maksud dia kan. Apabila dia bertanya, kita cepat respon lah. Macam semalam tu, Tuan Rafi ada post kan tentang apa? Siapa ejen yang Biras tu? Teka. Diorang cakap Tuan Zahra kan? Bukan. Maksudnya Jangan dia pula Zahra. Jangan dia pula Zahra. Mungkin betul lah bila klien dah
mungkin klien dah suka dengan kita kan, dia pun senang hati nak bagi kawan-kawan dia kat kita. Macam tu lah. Macam semalam tu mungkin saya nampak pun nama Zarif dekat tu lah. Apa habis lah? Mungkin boleh kot minta rujukan dekat pelanggan tu kan, sebab pelanggan tu pun dah suka dengan kita. Jadi boleh minta kot rujukan situ. Okey. Dari situ dah cakap, maksudnya kita kena beri layanan yang baik lah dekat klien kita. Maksudnya bila dah Ramadan tu kita wish dia buka puasa pula. Selamat menyambut Ramadan, bila nak Aidilfitri, kita bagilah kad ucapan ke apa semua kan. Okey. Daripada situ kita boleh dapat rujukan. Okey. Kat sini cakap lagi minta rujukan daripada semua pelanggan. Okey, malah kita juga dapat meminta rujukan sebelum membuat persembahan jualan. Okey, contohnya sebelum kita present tu kita cakap, okey tuan, mungkin apa yang saya bagi ni sesuatu yang akan beri tuan suka lah kan. Jadi saya nak syorkan 2-3 kenalan tuan yang mungkin sukakan produk ini. Lepas tu kita dah present tu, mungkin daripada situ dia suka kan, dia akan bagi klien tu jugalah, sebab kita dah daripada awal kita cakap dengan dia minta kenalan dia kan 2-3 orang. Dia tak boleh lah, dia rasa macam aku dah dengar ni, aku kena bagilah yang bagi rujukan lah. Jadi dia tak terlepas lah nak kena bagi rujukan tu. Okey. Maksudnya daripada awal lagi kita dah minta rujukan lah, dia cakap macam tu. Bukan boleh juga buat selepas, tapi sebelum pun boleh macam tu. Lepas dia bagi rujukan tu, kita kena bergerak pantas lah. Maksudnya kita call lah orang yang dia beri rujukan tu dan terus buat follow up lah. Tanya saya kawan daripada klien saya kan, klien A siapa kan, dia ada ni lah, macam mana nak cakap aduh. Ni lah, saya ada present tentang takaful semua tu. Jadi saya nak share dengan tuan jugalah. Macam tu. Boleh tak saya ambil masa dengan tuan semua tu kan. Kenalkan diri, kenalkan rujukan ni daripada siapa, semua tu. Okey, lepas tu apabila kita dah jumpa dengan kita punya rujukan tu, kita pun dah dapat satu jualan daripada situ. Maka kita akan bagi satu ganjaran lah kepada kita punya ni lah klien kita. Klien kita lah sebab membantu kita kan dapat satu jualan daripada situ. Dan hantarlah kat ucapan ke dan sebagainya lah, supaya dia seronok lah kan. Macam tu lah. Itu sajalah daripada saya. Okey, ada apa-apa tambahan tak? Tak ada no comment Baik. Baik Ada Wani. Ada sesiapa yang pernah tak? Saya tak ada pengalaman lagi lah sebenarnya. Tak pernah lagi. Pernah dulu minta tapi saya malu-malu kucing nak minta rujukan. Dulu sekarang? Sekarang tak minta. Malu lagi ya? Sekarang malu lagi lah nak minta sebab saya tak tahu teknik betul. April yang terbagi masa sambut anniversary, sebab anniversary ni jarang sekali orang tahu lah. Jadi kita kena pandai, jangan minta dengan klien tarikh anniversary. Minta dengan mungkin kawan klien ke orang dekat-dekat dengan klien. Tu saya pernah buat dengan klien saya lah. Mungkin pergi majlis perkahwinannya, dia tak tahu. Kita tahu tarikh tu. Okey. Itulah kalau yang terbaik yang saya dapat, mudah nak dapat refer lah. Kalau birthday, semua orang tahu birthday. Anniversary ni jarang-jarang orang tahu. Jarang-jarang orang tahu anniversary. Ataupun tarikh yang
memang penting. Mungkin masa tu kalau dia cikgu, dia boleh guru cemerlang ke apa ke. Kita tahu pula bukan daripada dia, tapi daripada kawan-kawan dia yang kat sekolah tu. Tu mudah anak-anak dapat refer bagi saya lah. Kalau jumpa seorang-seorang pun, saya sendiri pengalaman pun susah juga nak dapat. Dapat tapi tak banyak. Dapat 2, 3 tak banyak lah. Kita nak 30. Ingat. Tak ada orang dah. Ada. Maksudnya kita ni lah wish dia tarikh yang penting kan. Betul tak? Cara penting selain birthday. Itu pun saya tak, kadang terlupa juga nak wish birthday. Selalunya saya ni lah pantau payment je lah. Pantau payment sebelum tu nanti saya kena list birthday semua tu. Kalau tertarik penting tu saya akan wish lah. iPortal kita belum ada lagi yang alert untuk birthday kan. iPortal kita kan. Tak ada lagi dah. kan? Dah ada dah. Ada dah. Sebelum ni tak ada. Okey, terima kasih Cik Zul. Okey, ada lagi siapa nak tambah? Kak Wanis. Ya. Kak Wani nak share sikit lah. Tapi tak boleh nak on video lain tak kuat. Okey, boleh, tak ada. Tak apa. Boleh je. Okey. Saya share berkenaan dengan actually buku Brian Tracy ni antara buku terawal saya baca masa mula-mula jadi ejen, dan dia sangat membantu. Dekat agensi saya memang diajar setiap kali present masa mula-mula jadi ejen. So setiap kali present saya mesti kena bawa borang referral tu. And then pada masa tu saya antara orang yang patuh patuh dekat agensi tu. Kita patuh, kita ikut je apa bos kita cakap kan. Jadi kita pun bawa lah walaupun masa tu tak tahu nak guna sangat. Setiap kali lepas present je minta nama. Dan minta referral ni dia memain peranan yang sangat tinggi. Dia bergantung kepada presentation, cara presentation. Sebab tu saya bawa ilmu yang saya guna tu sampai sekarang, saya tunjukkan cara kepada ejen-ejen supaya present tu kena betul. Maksud betul tu bukan present kepada menjual produk, tapi present kepada sales idea dan apa kaitan takaful dengan kehidupan dia. Jadi selepas kita present guna sales idea, dia akan nampak dia dapat something dari kita dan dia suka untuk dikongsikan idea yang sama kepada kawan-kawan dia sebab kita tak menjual pada dia. Okey. So dengan kaedah tu memang saya guna, boleh dikatakan dalam agensi tu yang guna tak ramai, yang lain tak konsisten, tapi alhamdulillah dengan kaedah referral saya dapat orang kata KLN tu every year sebab dia prospek tu quality dan PR sangat cantik. Referral ni. Sebab tu kenapa saya sangat tekankan referral dari dulu sampai sekarang sebab saya melalui proses tu. Gitu. Sebab tu saya share, saya suka nak share bila tajuk referral ni, saya suka nak share. Sebab saya melalui dengan pengalaman sendiri. Gitu. Kan? Sampai sekarang alhamdulillah. So dia punya the power of referral ni, kita punya bonding dengan klien sangat baik sebab dia, dan yang kedua kita boleh dapat klien yang berkualiti sebab seorang kita dapat lecturer, kita akan dapat kawan-kawan lecturer juga. Macam tu. So kalau seorang kita dapat eksekutif, kita akan dapat surrounding dia tu pun orang yang sama gaji macam dia. So jadi quality business kat situ lah. Kita tak payah, kita tak perlu pergi jauh, stranger. Boleh untuk pembukaan market 1 tahun yang pertama tu saya pergi stranger. Tapi bila saya dah dapat COI, so saya akan guna tempat tu sebagai COI untuk minta referral. Yang ini sebagai perkongsian saja yang mana presentation mainkan peranan untuk kita dapatkan referral lah sebenarnya.
So dekat sini pun kita guna kaedah financial advisory. Maknanya kita tu ilmu tu dah ditekankan, dah diterapkan kan. So sejauh mana kita nak apply tu, kita kena ambil yang orang kata yang betul dari awal. Dari awal sebagai ejen ni buat cara yang betul dah. Supaya tak sesat di tengah-tengah jalan. Okay, panjang dah tu. Semua dah puasa ke? Senyap je? Okay. Kongsi saja je lah. Salam, Masuk. Kak Wani. Kawan ni Ya. tadi. Masuk kawan. Boleh? Setahun 2 tahun kita buat kerja macam stranger apa. Bila dah dapat klien tu jaga betul-betul. Lepas tu daripada klien-klien sedia ada ni just refer je. Pengalaman saya dulu dengan Kak Wani pun, Kak Wani memang walaupun dia ada idea-idea yang lain, IT lah, apa Facebook lah, tapi klien-klien Kak Wani ni banyak daripada refer lah. Refer. Walaupun COVID-19 pun refer je. Refer sangat quality lah insyaAllah. Lepas tu PR saya tengok lah. PR memang cantik lah. Kita sebagai ejen dia pun susah nak ikut juga. Tapi memang cantik lah. Kalau refer ni memang cantik gila lah. PR kita lah terutama PR. Sebab kita dapat tu memang kualiti prospek lah dengan klien. Okay. Sikat Awanis. Kak Syaila nak tanya Kak Wani tu. Kak Sheila. Sheila, okay. Tak tanya, cuma nak menyokong kuat lah apa yang Kak Wani cakap tadi. Semalam saya closing kan, tak sampai 2 jam. Cuma orang tu daripada referral kawan yang lain. Maksudnya daripada seorang tuan ni dia kerja offshore di Petronas Kota Kinabalu kan. Lepas dia dah referalkan kawan dia 2 orang. Lepas tu semalam masuk lagi seorang sama isteri lah. Jadi betul lah kata Kak Wani, kita akan dapat klien tu sendiri kan. Okey, lepas tu memang tak perlu untuk macam mana finding semua tu memang terlampau sekejap lah. Itu yang saya rasa macam saya nyokong kuatlah apa yang Kak Wani sebut tadi. Baru saya dapat rasa benda tu. Mungkin sebelum saya dengar kan. Saya dapat rasa. Okay. Alhamdulillah, tahniah Sheila. Kak Wani. Ya. Saya ada juga minta lah kan. Kadang jumpa tu ada cuba minta lah. Lepas tu prospek cakap tak apalah puan, nanti kalau ada yang nak, kawan-kawan saya nak, nanti saya beritahu puan. Maksudnya tak kuat lagi kot saya punya pembentangan ke apa kan, betul tak? Okay, bagaimana nak menghadapi kalau dia cakap macam tu lah. First kali sebelum minta referral tu dia ada ayat yang kita perlu tanya lah. Kita tanya dia, presentation saya ni okay tak? So first kali kita sendiri kena nilai presentation kita tu adakah nampak kita macam memaksa ataupun kita berkongsi dan dalam tak sedar kita memaksa gitu kan. Presentation tu kalau orang tu rasa macam kita ingin menjual kat dia akan takut nak bagi nama sebab dia takut nanti kawan dia marah dia sebab nanti suruh ambil takaful. Tu Kak Wani sebut tadi presentation mainkan peranan, tapi tak apa. Permulaan tu kan macam contoh Kak Wani bawa je borang tu setiap kali ni kita akan cakap macam mana tau. First kita tanya dia tentang presentation kita sebab kita nak tahu feedback dari dia dan kita nak upgrade kita punya presentation dari masa ke semasa.
Yang kedua, kita bawa form tu, walaupun dalam form tu kita dulu masa di agensi lama dia kata kita minta 10 nama. So di agensi baru kami diajar 30 nama kan. So pada masa tu Kak Wani bawa form yang ada 10 nama. Kita akan cakap dekat dia, boleh tak saya nak share idea yang sama, ilmu yang sama yang saya kongsikan tadi dengan Puan. Tak apa Puan, walaupun kawan tu dah ada polisi ataupun orang kata selalu orang dah ada, dia orang dah ada dah. Saya just nak berkongsi ilmu saja sebab ini adalah sebahagian dari kerja saya. Setiap hari saya ditugaskan untuk berkongsi kepada 5 orang. Jadi saya perlukan nama untuk saya kongsi. Mereka tak ambil, tak buat komitmen pun tak apa. Sekurang-kurangnya saya boleh berkenalan. Kalau mereka ada nak tanya apa-apa esok-esok, diorang dah kenal saya, diorang boleh tanya saya. Jangan risau Puan, saya tidak memaksa untuk sebarang komitmen lah sebagaimana saya share dengan Puan. Guna je ayat tu sampai cair dekat mulut setiap kali present. Guna je lah. Memang sekali tu kita tak boleh dapat result lagi. Tapi jadikan dia habit. Macam mana nak close case jadi habit, kena jadikan habit juga. Gitulah. Maknanya kita kena fokus tau pada satu-satu benda yang kita nak buat secara konsisten. Kalau nak guna teknik referral, amalkan setiap hari, setiap kali lepas present dan bawa borang referral tu. Gitu. Bawa borang referral. So itulah, tapi jangan tinggal lah. Jangan buat seminggu kita rasa alah tak best lah, tak dapat lah, kita dah give up. Don't. Begitu. Lepas tu kita tak macam selalu saya bawakan ada 10 nama. Kadang-kadang tak dapat pun 10, dapat 1 nama je pun. 2 nama, 3 nama, tu tak apa. As long as at least ada nama untuk kita buat call the next day tu. Gitulah. Dan simpanlah nama tu baik-baik sampai bila-bila. Free je pun. Memang minta setiap kali present tak? Awanis? Awanis memang minta tak setiap kali present? Ataupun ada minta dan tak ada minta? Ada minta, ada tak minta. Itu sebab dia kena benda yang kita nak pastikan lancar, kita kena minta sekali. Kalau 10 presentation kita minggu ni, maka 10 orang tu lah yang kita akan minta. 10 orang kita jumpa, 10 kita minta. Tak kira orang tu kita jumpa nak closing ke, yang baru open case ke, apa ke, kena minta. Betul lah. Okay. Sebab sekali mungkin tu, betul. Kalau tak minta. Jadi kan epic kan. Bukan jadi klien pun, walaupun presentation pun kita minta juga. Gitu. Lepas presentation lah. Lepas presentation terus minta. Okay. Terima kasih. Itulah saya ada minta juga. Ada yang bagi tapi dia kata jangan gunakan nama dia lah. Maksudnya macam stranger jugalah kan. Kita dapat tapi tak boleh guna rujukan dia, nama dia. Tak payah ambil. Tak payah ambil. Itu macam mana pula? Tak payah ambil. Tak payah ambil. Tu ingat saya Abang Bel aja, tak payah ambil. Abang Bel dulu Titan tu ajar. Tak payah ambil. Tak payah ambil lah, rugi lah. Ada sebab, Kak Wani ada sebab. Kenapa tak payah ambil? Dia ada jawapan. Kalau macam tu macam mana pula Kalau yang tak tu, bagi... yang tu kena level-level. Apa level tu nak jawab tu? Level kayangan. Sebab kita kalau ejen biasa kan guna ayat tu habislah. Kasar sangat tu. Sebab kalau tak boleh guna nama dia, susah lah. Tak jadi berkualiti lah. Kan? Referral tu tak berkualiti lah. Dari mana kita ambil nombor tu? Betul-betul. So, saya nak mencelah sikit boleh? Tempoh hari masa kelas online dengan Tuan Afian ada mention pasal referral ni. Dia cakap boleh kita ambil nombor tu. Cumanya bila kalau klien tu kata ataupun
prospek yang kita dapat referral tadi, kata tak mau dedahkan dia yang bagi nombor tu, Tuan Hafian mention kata kita dapat daripada database infak. Betul lah Tuan Hafian? Okey, So, baik. kita Dengar dapat- tak suara saya? Assalamualaikum. Yang online dengar tak suara saya? Dengar, tapi macam kurang jelas sikit. Baik. First of all, memang kalau prospek bagi nama, tapi dia tak nak bagi nama dia sebagai sumber rujukan, memang tak berkualiti nama tu. Memang tak berkualiti. Jadi apa yang kita bercakap dekat prospek ialah, Tuan, kalau Tuan bagi nama saya saja tanpa bagi nama Tuan sebagai rujukan, baik saya ambil nama dekat Yellow Pages je. Lambat saya boleh ambil nama. Sama cakap macam tu je kat prospek. Tujuan saya nak dapatkan nama dan nama Tuan sebab saya akan gunakan nama Tuan set. Barulah ada connection. Sebab itulah kerja saya. Sebab saya nak kongsi. Terus terang dia dengan prospek. Supaya prospek izinkan guna nama dia. Memang kalau nama tu kita ambil tanpa nama rujukan, memang sama lah macam kita search dekat Google, kan? Search dekat Facebook, berlambat-lambat pun nama. Macam kalau dia bagi 10, saya boleh dapat 100 Tuan nama macam ni. Tanpa nama rujukan. Itu tengah-tengah dengan prospek. Terutama step nama. So katalah kita ada nama macam tu, contoh nama tu tak sebenarnya nama rujukan. Nama kita jumpa dekat Facebook dan sebagainya, kita bagi tahu lah sumber daripada database. Database yang kecil kami. Itu sesuai kalau kita buat calling lah, call prospek yang cool, yang kita tak pernah jumpa, yang tak pernah kenal. So, dan selalunya prospek kita tu dah kualiti dah makin kurang lah. Referral sangat kualiti. Tuan-tuan, referral sangat kualiti . Jadi macam ejen yang bagus tadi tu, yang saya share malam tu, patutnya dia dapat rujukan banyak tu. Sayang tu kalau ada klien yang puas hati itu tapi kita dapat rujukan. Nak saya dedahkan ke siapa ejen tu? Boleh. Nak saya dedahkan siapa ejen tu? Siapa ejen tu? Kita betul jawab. Okey, ada lagi tambahan ke kawan? Siapa yang ada sharing semalam? Closing semalam. Tengok nama siapa? Ya, terima kasih Kak Wani, Encik Zul, Tak bayar Nafian. Apa dia? Closing tak bayar lagi. Tak bayar lagi. Okay. Belum lagi ya. Ada closing yang semalam? Siapa kat sini? Nak sentuh yang pasal refer tadi tu. Yang Kak Fani cakap betul lah tu, step dia nak minta referral tu kita kena bagi tahu dekat prospek kita ni hari-hari tugas kita kena jumpa 5 orang, lepas tu kita kena share benda yang sama yang kita present kat dia insya-Allah lah bagi, tapi tak banyak lah. Saya ikut yang Kak Wani pun saya pernah dapat lah, tapi kita tak buat selalu kalau kita buat selalu insya-Allah dapat banyak referral tu. Jadi tak perlu, rasa tak timbul lah soal tak perlu dedahkan nama, saya rasa. Okay, baik. Terima kasih. Okay, ada lagi tambahan ke kawan? Closing. Cik Zul ada closing boleh share lah. Closing kawan-kawan je. Kawan-kawan belajar dulu. Okay. Tak ambil banyak pun, tambah polisi hibah dalam RM80 sebulan. Okay. Kawan-kawan you dulu. Produk apa tu? Ikhlas bersama? Produk apa? Dah bersama. Kalau ikhlas dariku saya guna untuk sesiapa klien nak wakaf sahaja. Baru saya guna ikhlas dariku.
Baik, Okay, tanya Tuan Zul. Kita support Tuan Zul. Support. 1, 2, 3. Semua. You support you, Support you, we trust you. Terima kasih Tuan Zul. Share. Siapa lagi ada closing semalam? Syafiq. Syafiq ada? Hello. Kak Dayang ada? Siapa closing semalam? Sedihnya cakap seorang. Tiada. Ada. Boleh share? Dayang. Abang Dayang. Okay. Boleh sesiapa saja. Tiada tuan semalam. Yang Hari 1,800 tu bila? Oh itu yang hari Ahad, Isnin. Itu macam mana dia closing tu Kak? Oh tu prospek lama juga tu. Apa? Inilah dia punya case tu yang hari tu dia pending. Lepas tu follow up balik. Dia inilah mau kurangkan komitmen sedikit lah. So dia just ambil yang pertama, dia mau ambil medical card. Kemudian dia ada masalah kewangan sikit, jadi dia minta nego balik untuk ambil yang income protection dia lah. Okay. Tanya Kak Dayang. Okay, kita support Kak Dayang. 1, 2, 3. We love you, support you, Support you. Thank you, I love you all. Tanya pun Dayang. Okay, siapa lagi? Share. Syafiq. Dah, dengar tak? Dengar. 4 kes, 1 kes daripada Ceras. Saya pergi jumpa dia owner eksperimen kitchen lah. Jumpa, bermula tu dia dalam WhatsApp lah. Dia kata okey, saya bagi proposal semua. Lepas tu pergi jumpa dekat Ceras. Masa jumpa dia sebenarnya memang cari medical card je. Tapi masa jumpa tu saya cuba open untuk income protection lah, untuk upsell hibah sebagainya sebab dia ada bisnes kan. Tapi dia kata yang tu nanti dulu. Dia kata dia nak medical card juga dulu lah. Saya closekan je lah. Medical card. Muda lagi, umur 30 lelaki. Lagi 2 prospek lama suami isteri ambil hibah couple. Prospek pada tahun lepas. Tiba-tiba dia mesej semula, dia tanya balik lah harga apa semua, lepas tu close. Yang keempat pun sama juga, prospek tahun lepas. Follow up, lepas tu saya call dia apa semua. Berbalik kes, cerita pasal income protection yang 99 tu, last kali dapat close dia RM110. So itu je lah saya punya kes. Okay, tanya Tuan Syafiq. Okay, kita support Tuan Syafiq. We love You support, you trust, you Support you, trust you, support you. Thank you. Love you. Tanya Tuan Syafiq. Power. Syafiq. Ada. Okay, tak ada dah tak ada dah, kita tutuplah majlis kita. Saya nak minta seorang baca doa. Siapa boleh? Ustaz Amiruddin boleh baca doa? Allah, saya bukan ustaz. Saya cikgu dia. Okay, insyaAllah.
Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwal indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Okay, minta Tuan Zarif klik kan. Okay. You ready? Yes. Tak buka eh? Are you ready? Yes. Semangat eh. Semangat sikit. Okay. Who do you want, Green Brave? I Green Brave. I do it for Allah always. I must stay first. I pay the price to prepare to win. I follow the system and follow I follow on the system. circle of control. I do it now, discipline this